Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat seterusnya, ayat 35. Ayat 35. Baik, kita bacakan ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Baik, jadi hadis ayat ni sebelum kita pergi terjemahankan ayat ni, kita lihat dulu daripada tajuk bab ni. Jadi tajuk bab cerita ni mula daripada ayat 30 lah. Jadi dia ni cerita tentang khilafah Bani Adam. Khilafah Bani Adam lah permulaan cerita. Kemudian lepas ni cerita khilafah Bani Israel. Kan? Ayat nantilah, belum sampai lagi. Jadi ni cerita khilafah Bani Adam dulu Allah ceritakan setelah Allah memperjelaskan ciri-ciri manusia yang ada dalam dunia ni lah. Daripada ayat sebelumnya. Jadi bermulanya Allah menciptakan Adam ini untuk dunia kan, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam ayat 30 berlakunya sedikit persoalan, pertanyaan daripada para malaikat. Pertanyaan demi bukan untuk menentang, penentangan berbeza soalan daripada malaikat ni, namun untuk apa dia mengetahui hikmah. Malaikat tanya ni bukan menentang Allah. Macam kita tanya nak apa? Nak berdebat ke kan? Dia tanya sebab nak beroleh hikmah sesuatu. Lalu Allah, cara Allah memberikan hikmahnya dengan, lihat Allah buat apa? Ayat selepas tu, dan Allah ajarkan Adam nama-nama, kemudian Allah bentangkan semuanya pada para malaikat dan minta untuk mereka pula menjelaskannya. Lalu ketika ini ternampaklah hikmah di awal lah. Pertama malaikat nampak. Lepas tu akhirnya dia kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi mereka akhirnya menyatakan hal itu, pengakuan mereka yang tidak ada pengetahuan bagi kami melainkan apa yang Allah ajar. Innaka anta alimul hakim, sebenarnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebelum kita boleh belajar ayat ni, sebelum perintah Allah ni, antaranya dia kita nak buat perintah Allah, kita kena ada apa? Ilmu. Tengok, sebelum malaikat ni nak perintah sujud, ada tak lepas cerita je Allah terus suruh sujud? Tak, berlaku satu tarbiyah dari sudut ilmiah dulu kan. Tengok persoalan, lalu Allah jawab, lalu Allah suruh apa? Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan, ayat 32 tu, 33. Beritahu mereka nama-nama ini semua. Setelah itu Adam pun membentangkan apa yang Allah telah ajar beliau, baginda.
Lalu Allah pun berkata, bukankah aku telah berkata kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi semua itu yang diajar Adam itu adalah ilmu-ilmu daripada Allah lah. Jadi tujuan juga seorang guru, Adam lah, kira guru lah, dia suruh ajar kan. Apa dia punya prinsip dia? Ajar orang supaya apa? Mengiktiraf ilmu dia ke mengiktiraf apa? Ilmu datang dari siapa? Allah, bukan dia. Jadi guru tugas dia ajar manusia ni ilmu ni bukan untuk orang tengok dia, bukan untuk orang ikut dia, ikut je cakap dia bulat-bulat, tak. Supaya orang kenal siapa? Pencipta dia. Supaya sama-sama kita ni tunduk kepada Allah. Tengok daripada awal lagi dah ada dah. Jadi setelah berlaku ni semua proses ni, barulah Allah kata apa? Wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajud. Mudah tak jadi perintah ni bila kita faham? Mudah nak buat. Kan? Jadi ni, sebab tu beramal tanpa ilmu ni tercela. Dan bahkan kalau ada ilmu pula tak beramal pun tercela. Jadi di sini proses tarbiyah awal bermula dah, latihan pertama dah bermula dah. Baik, kemudian kita terbincang tentang ayat 34. Lalu berlakulah ketika ini saringan pula. Dalam proses tarbiyah ni ada berlakunya punya ringan. Siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Betul tak Allah cakap? Di mana Allah bukti Allah cakap macam tu? Kita ni memang akan diuji beriman ke tak beriman. Semua macam tu. Bukan sekarang aja, sejak mula daripada ni kisah pertama lagi dah diuji dah. Sebelum Nabi Adam ni dua makhluk tu kan, iaitu iblis lah dah diuji oleh Allah. Sebab itu Allah sebut dalam surah 29 ayat, buka 29 ayat 1 2. Ayat 1 dengan ayat 2 kan. Apa ayat dia? Mula dengan apa? Huruf muqatta'ah dia apa? Alif lam mim. Surah 29 ayat 1 hingga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah kata ahasiban nas, adakah manusia sangka ayyutraku, mereka hanya dah dibiarkan begitu saja, dibiarkan sekadar apa? Ayyakulu, mereka hanya berkata, pengakuan lah, maknanya lisan dia hanya lisan. Amanna, berkata aku beriman, kami beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan perbuatan. Sebab itu di sini juga menjadi hukum berbeza dengan golongan yang lain. Ada golongan yang menganggap apa? Iman ni sesuatu yang tetap. Iman ni hanya dia tak ada kaitan dengan perbuatan. Kita mengaku je beriman, selesai. Golongan tu Murji'ah. Jadi iman ni dia tak ada naik, tak ada turun. Iman ni dia gitu je, konsep dia kepercayaan, selesai. Itu iman lah. Tapi bagi ahli sunnah bukan, iman ni mesti juga disertai dengan perbuatan. Jadi demikian Allah uji kita, dan juga siapa? Jin lah, iblis lah. Dalam surah yang lain, dalam surah
Ali Imran. Sama juga Allah kata ayat 142. Surah Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Adakah kamu menyangka kamu masuk syurga? Kan? Adakah kamu menyangka kamu masuk syurga? Ni ayat ni golongan pertama yang dimasukkan dalam ayat ni siapa? Siapa? Ayat ni golongan yang pertama yang dimasukkan dalam ayat ni. Kamu tu siapa? Yahudi lagi? Para sahabat lah. Para sahabat Nabi lah. Para sahabat dengan kita siapa yang hebat? Dia punya kerja-kerja dia. Para sahabat pun kena tegur agak. Padahal mereka banyak tak buat kerja benda kita. Lagi banyak kan? Jadi Allah kata kamu sangka kamu masuk syurga. Apatah lagi kita yang tak buat apa-apa ni macam mana? Faham? Jadi mereka akan diuji. Sebab itu orang beriman ni, Nabi kata, Nabi pernah ditanya ayyunas asyadul bala. Siapakah manusia yang paling berat ujian? Nabi kata al-anbiya, para nabi. Kemudian as-salihin, orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang dekat dengan dia, yang dekat dengan dia. Maknanya apa? Lagi kuat orang tu betul-betul nak beriman, lagilah dia diuji. Sebab apa? Allah lagi sayang dia. Allah nak bagi dia tambah lagi iman dia. Tapi bila orang tu tak buat apa-apa, macam mana? Allah akan bagi dia istidraj pula. Dia rasa selesa je, senang je dengan apa yang dia dah buat, dia dah ada tu. Baik. Jadi Allah akan uji, kita tengok. Allah kata, adakah kamu sangka kamu masuk syurga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu. Sedangkan Allah belum lamma ya'lami. Maksudnya apa? Allah tak tahu ke? Allah ni ilmu dia macam mana? Meliputi hal semasa je ke ataupun benda yang depan? Allah ni ilmu ni meliputi semua jenis masa yang akan datang, yang sekarang, yang telah berlalu. Jadi apa maksud dia kat sini? Allah nak menzahirkan, menzahirkan sebenarnya. Siapakah yang benar-benar berjuang daripada kalangan kamu, dan supaya Allah tahu siapa yang benar-benar mampu sabar dengan ujian, yang bersabar dengan ujian yang bakal Allah yang akan mendatangi dia apabila berjuang sama dengan Rasulullah. Baik. Sebab itulah ujian ini berlaku sejak awal lagi sebenarnya. Siapa yang makhluk antara yang diuji sebelum Adam ni ada? Apa? Iblis lah. Tengok ni kan, Allah uji Iblis dengan perintah pertama. Apa dia? Sujud. Iblis ni kalau dalam dia punya riwayat lah, tafsir kebanyakannya ulama, majoriti lah, jumhur, dia beribadah kepada Allah 80,000 tahun. Selama dia beribadah lah, dia buat apa? Ibadah kan. Sekarang ni tiba-tiba dia buat ibadah ni. Kadang-kadang benda yang kita suka memang kita suka buat kan. Lalu kita diuji dengan perintah Allah yang mana? Luar daripada kehendak kita. Itulah ujian nama dia. Betul tak? Sahabat dia perintah pergi perang kan. Selama ni duduk je berdawah, duduk je. Tiba-tiba kena pergi. Barulah keluar masa tu siapa? Orang
munafik. Kita ni diuji bila apa? Satu benda yang kita tak suka. Barulah teruji masa tu. Kan? Jadi Allah nak uji kita. Demikianlah ujian pertama pada iblis, dan demikianlah sunnatullah nanti akan berlaku pada anak Adam. Okey, jadi hari ini kita tengok ayat yang ke-35. Tengok terjemahan. Wa dan kulna telah berkata oleh siapa kami? Ini rujuk pada Allah. Kenapa? Apa beza dia? Kalau Allah ni gunakan Allah lah, rujuk pada Allah, digunakan domain apa? Ana, dan digunakan nahnu. Apa beza? Bila Allah gunakan ni, apa tujuan? Ingat lagi tak? Kena ulang selalu kan bagi ingat. Apa tujuan, apa beza? Untuk menunjukkan Allah ni dekat, rahmat. Ni dekat tu kan? Tak boleh kan? Speaker kan? Dengar suara lagi kan? Ana ni sebab dia kedekatan Allah kepada hamba dia. Takrib, dekatnya Allah. Yang ini ta'zim. Ta'zim maknanya apa? Pengagungan Allah terhadap Allah. Kepada apa? Hukum hakam dia, yang dia maha menetapkan, tangan bantah dia. Macam raja lah, kalau dia dah bertitah, ikut je lah. Kan raja kalau kami, kan guna perkataan tu, ta'zim. Penggunaan kita pun sama. Kami telah memutuskan, betul tak? Sedangkan yang buat keputusan satu je contohnya, tapi dia sebut kami bagi pihak kerajaan kan. Itu maksudnya ta'zim, menunjukkan kebesaran, keagungan. Jadi dalam ayat ni juga Allah, uslub dia, maksud dia apa? Perintah. Perintah. Jadi kami berfirman, berkata. Jadi Allah berkata-kata tak? Berkata-kata lah kan, berfirman dengan sesuai dengan kehendak dia. Ya Adam. Apa dia kata? Wahai Adam. Jadi ya ni nama dia harfun nida. Harfun nida ni apa beza? Dia panggilan ni, seruan ni dia ada dua. Satu doa. Satu lagi nida. Ada dua bentuk seruan. Ni dua-dua ni maknanya panggil lah. Panggilan ataupun seruan. Apa beza doa dengan nida? Doa ni dia secara beza dia, ini lembut lah, lin. Ni lembut. Ataupun ini perlahan lah kan. Ini perlahan ataupun lembut, rintihan kan, dalam bentuk doa lah pun boleh juga. Jadi yang ini jelas, kuat. Dan selalunya nida ni juga berada dekat depan. Depan-depan. Ada kat depan. Ya gulam contohnya, orang tu mesti ada kat depan kita. Jadi itu panggilan ya ni, ya wahai. Doa ni kita ya Allah tu doa kan. Tak adalah ghaib. Seruan. Ni sedikit beza dia. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat dia. Ayat dan juzuk 2 171 rasanya. Itu bukan surah 2, 171.
Apa ayat dia? Bermula dengan apa? Masalu kan? Masalul ladzi nakafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan kan? Cuba tengok ayat tu. Satu tujuh satu wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang ingkar, kafir, seperti perumpamaan alladzi yan'iku, makhluk yang yan'iku, yang menjerit, berteriak, yang berteriak, bima la yasma'u illa du'aan, kepada makhluk yang tidak mendengar. Maknanya seorang dimasukkan dalam ayat ini, seorang pengembala contohnya berteriak panggil kepada binatang-binatang dia. Ini perumpamaan orang kafir yang diajak kepada iman. Jadi perumpamaan mereka ni macam orang yang dipanggil, mereka ni, kita ni dengan orang kafir lah, orang yang ingkar ni, tak nak terima kebenaran ni, umpama macam itulah. Sebut dan dia tak nak terima, umpama orang umpamakan macam memanggil binatang yang tidak mendengar, melainkan jenis dua panggilan ni lah. Apa dia? Du'aan wa nidaan. Du'aan maknanya panggilan-panggilan lembut, nidaan panggilan kasar. Ini untuk maksudnya apa? Satu panggil nak makan, satu nak halau. Faham? Panggil nak makan kan, ayam datang kan, satu lagi syuh, lari kan, ketempian lari. Itu je. Ni dua perbezaan lah. Okay, jadi dalam ni harfun nida ni maknanya apa? Ya ni, wahai Adam. Allah panggil secara jelas, di depan lah, kepada Adam. Apa makna Adam? Pernah bincang tak makna Adam? Adam ni ada dua makna. Satu maknanya makna pertama al-udmah. Makna kedua adimu al-ard. Ini dua makna. Jadi mana yang lebih rajih nanti kita tengok. Al-udmah ni maknanya dia laun, warna, dia lebih kepada ciri warna. Al-abyad laun, al-aswad warna hitam putih, sesuatu yang dia ada dua campur warna ni, hitam dan putih. Al-udmah, sesuatu yang begitu. Gangguan tak dengar suara? Dengar lagi suara. Al-udmah maknanya sesuatu yang ada dua kriteria kan? Hitam, putih. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk kan? Ada malam, ada siang. Syurga ada malam siang tak? Tak ada. Ada buruk tak syurga? Ada hitam tak syurga? Tak ada. Kan? Adam begitu kan? Ni makna pertama. Yang kedua, adimu al-ardi. Maksudnya apa? Permukaan bumi. Ni makna yang kedua. Adim tu maknanya permukaan.
Al-ardi itu bumi. Okey. Ni makna kedua, iaitu maksudnya dari sudut fizik. Fizik lah. Adam ni dicipta daripada apa yang ada di permukaan bumi. Apa yang ada kat permukaan bumi? Tanah lah kan. Wa khuliqal Adam min tin. Allah cipta Adam daripada tanah. Tanah ada berapa? Ada hadis panjang kan. Berapa jenis tanah kan? Diambil, campur-campur jadi manusia dari Adam. Jadi ini maksudnya pendapat dari sudut fizikal, ini pendapat dari sudut sifat lah. Sifat kan? Dua-dua boleh pegang tak? Boleh lah, itu makna dia. Itulah kita juga. Kan? Itulah juga kita lah semua. Anak cucu Adam. Ini dari segi makna Adam. Jadi Allah perintah Adam ini, wahai Adam, uskun. Tinggallah. Uskun maknanya tinggal dengan tetap, dengan tenang. Okey, tinggallah siapa? Engkau. Tinggallah oleh engkau. Kemudian engkau, taukid 2 kali wazau jukal, dan pasangan bagi, terjemahkan apa? Dan pasangan bagi engkau. Siapa pasangan Adam? Hawa. Ejaan dia macam mana? Hawa ke? Sebab tu kalau orang yang salah faham, orang yang tak belajar bahasa Arab kan, dia akhirnya dia salah interpretasi dalam nama Hawa tu. Sebab dia ingat perempuan ni perempuan hawa nafsu je. Sebab dia guna perkataan Hawa. Ni perkataan ni. Ni dia pakai Hawa kan. Jadi ni nafsu ni, Hawa, keinginan. Itu saja. Bukan. Nama Hawa itu nama yang mulia. Nama dia daripada perkataan hayah. Apa makna hayah? Kehidupan. Betul tak? Tanpa ibu, agak yang saya ada tak? Kita ada tak? Tak ada. Tak adanya kehidupan. Adam ada satu je. Tapi tanpa Hawa, ada tak generasi kita? Tak ada. Mulianya Allah nak muliakan perempuan ni. Jadi makna dia hayah, daripada perkataan hayah. Hayah ni kehidupan. Tetapi ni biasa je. Biasa je. Contoh kita kata macam ni. Fa'il. Fa'il ni pembuat kan. Tapi Allah nak kata Allah ni bukan sekadar pembuat macam kita. Fa'il ni contohnya kita pun juga. Kita pun pembuat. Kita makan, kita minum. Kita ni boleh buat perbuatan. Allah pun boleh buat perbuatan. Apa beza Allah dengan kita? Manusia melakukan perbuatan ikut kehendak dia kan. Allah pun juga ikut perbuatan Allah pun ada juga ikut kehendak dia. Dan kehendak kita dengan Allah, mana lagi power? Allah. Dan apa kehendak kita ni terhad tak? Sentiasa je kita memang itu je. Boleh buat suka hati? Tak. Banyak benda yang kita nak tapi kita tak mampu buat, betul? Satu Allah kata apa dia? Tengok Allah bezakan dia, ni kita lah ni. Allah kata dia fa'al. Apa ni? Fa'alun limai yurid. Dia bukan fa'al biasa. Dia adalah pembuat yang sangat power. Melampau-lampau ni, siwah mubalarah ni. Fa'al. Contohnya kalau orang tu kafir. Okeylah, kafir. Allah nak cela orang ni, kafir sangat ni. Apa dia? Kafar. Allah kata. Kafar. Allah tak suka orang yang zaluman kafar. Sangat kafir. Beza kan? Beza kalimah ni dengan ni. Makna sama. Tapi ini menunjukkan melampau. Macam tu. Jadi sekarang ni Hawa pun daripada perkataan hayah, Allah nak kata dia sangat bermakna dengan kita ni, seorang perempuan ni. Apa dia? Dengan perkataan Hawa. Mana? Sangat. Sama tak bentuk? Fa'al, kafar. Sama lah. Kehidupan. Itu maksud Hawa. Boleh faham tak? Jadi ingat lepas ni sebut perkataan Hawa bukan Hawa.
Hawa. Hawa. Hawa. Kalau kata Siti Hawa, Siti tu apa? Moyang. Siti tu moyang. Betul lah kan? Siti Hawa moyang Hawa lah. Siti Aisyah moyang lah Aisyah. Siti tu nenek moyang. Jadi perkataan Hawa, istimewa Hawa ni. Hawa ni daripada siapa? Daripada Adam. Surah berapa tu? Ada tak ayat yang cerita tentang Hawa ni dalam Quran? Surah 4 ayat 1. Tengok surah apa? Surah apa? An-Nisa. Subhanallah. An-Nisa. Allah mula dengan ayat yang ini. Kena betul kan Quran ni? Sekejap Baik, kita tengok ayat. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Jadi Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ayat ni dia lebih umum daripada ayat ya ayyuhallazina amanu. Maknanya apa? Di sini Allah nak tarik semua makhluk. Kamu kafir ke tak ke, ayat ni kamu boleh ambil ibrah daripada dia. Ya wahai manusia. Dan sepakat juga semua manusia tahu kan, kita ni cerita Nabi Adam, bukan orang Islam punya je cerita Nabi Adam ni cerita daripada siapa punya? Nasrani pun sama, Adam dengan Eve kan. Yahudi pun sama, bahkan agama lain pun mengakui benda ni kan. Kita ni semua daripada dua tu kan. Sebab itu Allah pun sebut ayat ni juga secara umum, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb, pencipta kamu. Allazi khalaqakum, yang mencipta kamu dari jiwa, satu diri. Jadi apa beza Tuhan dengan makhluk ni? Apa beza dia?
Payah nak cari beza tak antara Tuhan dengan makhluk? Ha? Senang ke susah sebenarnya nak tahu beza antara Tuhan dengan makhluk? Apa beza ketara? Gitu je beza dia. Kita dicipta, Allah tak. Allah yang mencipta. Beza dia kat situ. Okey. Jadi kemudian Allah mencipta daripada satu diri, iaitu Adam. Ini. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah jadikan daripadanya pasangannya, iaitu Hawa. Dalam hadis lah. Saya tak bawa hadis tu pula. Cerita daripada rusuk. Kiri kanan? Kiri kan? Yang paling bengkok. Ambil daripada situ, jadilah Hawa. Kemudian jadi 4 cara cipta manusia ni kan. Pertama, Adam. Adam apa? Cara Allah cipta manusia ni ada 4 kan. Pertama Adam. Adam daripada apa? Ada ayah tak? Jadi pertama, tiada ayah, tak ada ibu. Kedua, Hawa. Hawa apa pula? Hawa ada ayah. Ada ayah. Tak ada ibu. Ringkas mudah macam ni lah kan. Lagi kemudian ketiga, Isa. Nabi Isa apa? Tak ada ayah, tapi ada ibu. Dan yang keempat ni paling biasa sekali, manusia umum. Apa dia? Ada ayah, ada ibu. Jadi dalam ayat dalam Quran Allah nyatakan juga ayat Allah kata apa? Inna khuliqa Adama. Ya. Surah Surah Ali Imran ayat 59. Antaralah yang Allah sebut dalam Quran cara penciptaan Allah ni terhadap Adam dengan Nabi Isa pula. Surah 2 ayat 59. Surah 3, 59. Ni 3, 59. Yang ni apa? 4, ayat 1. Ini ayat yang kita baca ni pun boleh lah kan? Ataupun surah 7 ke, surah Al-Baqarah lah. Nabi Adam. Nabi Adam kira ayah daripada Hawa. Ayah Hawa. Sebab itu hukum dia bukan berdasarkan logik akal kita. Hukum yang Allah letak ni wahyu. Sebab tu wahyu paling tinggi, lebih tinggi daripada akal. Tak boleh fikir kita. Sebelum hukum syariat ni dia gitu. Sebelum adanya manusia, dia sesuai maslahah. Syariat ni dia ikut maslahah. Sebelum adanya manusia, bila ada Adam satu je lelaki kan, Hawa ni kira anak dia sebab keluar daripada dia. Ketika ni apa? Anak boleh kahwin dengan? Itu hukum asal pertama.
Bila dah ada, boleh tak lepas ni kahwin pula? Tak boleh. Kemudian lahir anak Adam. Betul? Jadi syariat awal lagi apa dia? Bila tak ada lagi masalah, tak boleh, kerana masalah, maka dia syariat tu jadi macam tu. Sebab tu syariat ni berdasar masalah juga. Jadi ketika mana ada adik-beradik je, tapi generasi kena berkembang tak? Kena. Maka syariat itu membenarkan apa? Kahwin dengan adik-beradik, tapi berlainan tarikh lahir kan? Lain bersilam kan? Jadi gitu. Lepas tu sepupu. Lepas tu barulah macam ni. Berlakulah syariat sekarang. Faham itu hukum macam tu. Sebab tu syariat ni boleh tak kita dengan logik je, akal kita semata-mata, dia akan jadi hancur? Tak. Contoh macam yang sebelum ni kita bincang kan, Allah suruh malaikat sujud. Hari ni hukum sujud lagi kat orang boleh tak? Tak boleh dah. Sebab tu ada nasih mangsuh macam tu. Dulu Nabi Ibrahim Allah suruh sembelih anak dia. Sekarang ni kalau ada lagi mimpi nak suruh sembelih anak, boleh ke? Tak boleh dah. Kena tangkap dah tu. Faham demikian. Sebab tu kita ni hari ni apa yang kita nak kena jaga apa? Wahyu kat situ dia sekarang. Ada tak lagi orang boleh bagi lagi syariat baru? Tak boleh, bahaya dah. Tu agama baru dah. Agama kita selesai dah sampai situ je. Faham? Itu prinsip kita. Jadi sekarang ni dalam ayat ni surah Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathalu Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Allah ciptakan Nabi Isa itu, macam mana Nabi Isa boleh ada, tiba-tiba ada dalam kandungan ibu ni aja. Tak ada suami pun, tak ada ayah pun. Begitu juga Allah boleh cipta Adam daripada tak ada ibu apa, lagi dahsyat. Sebab itu kita boleh bantah orang Nasrani ni dengan apa? Dia ni mensakralkan, mengkultuskan Nabi Isa sebab istimewa. Dia ni tak ada, dia bersih kan, tak ada lelaki dia tiba-tiba keluar daripada ibu kan. Dia kata ini roh yang istimewa, sehingga dia menaikkan Nabi Isa ni dengan darjat ketuhanan. Betul? Kalau macam tu, kenapa tak buat Nabi Adam lagi hebat? Tak ada ayah, tak ada ibu lagi. Kenapa tak je tuhankan Nabi Adam? Betul tak? Jadi ni logikan ni tak betul lah. Dia jadi double standard, pening sana sini. Begini. Jadi kat situ. Jadi ni tentang Allah cipta Nabi Adam. Kemudian kalau yang ini, apa dalil dia pula? Bukan surah Sajdah. Ayat berapa ni? 8. Surah Sajdah. As-Sajdah ayat pertama, ayat 7. Allah kata apa? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Jadi ni semua ni insan lah. Ni semua kategori insan. Cara Allah mencipta insan ada empat cara. Yang pertama inilah surah 32 ayat 7, Nabi Adam daripada tanah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah cipta dengan tangan dia sendiri dalam ayat yang lain. Kemudian yang terakhir ni summa ja'ala naslahu. Yang inilah 32 ayat lah 8. Ni dalil secara ringkas. Inilah dia. Boleh tambah hal lagi kalau ada jumpa yang lain. Okey. Jadi kemudian jelas macam ni. Ni bentuk Allah cipta manusia ni ada 4. Dan yang banyak yang ni ni yang paling banyak. Yang terakhir, yang keempat. Ini nak menunjukkan apa? Begitu berkuasanya Allah. Allah boleh buat. Ni hanya satu, ini nama khas dia, Adam, Hawa dengan Isa. Selain 3 nama ni ada tak yang macam ni? Tak ada. 3 ni je. Yang lain semua macam ni.
Jadi Allah kata, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasangan engkau dalam al-jannah, syurga ini. Syurga yang mana? Syurga lah kan? Syurga lah, betul lah. Jadi ada pendapat tentang syurga. Apa makna syurga ni? Jannah ni? Jannah maksudnya tersembuh, dia terlindung, tak terlihat, tertutup. Ni mana-mana dia. Itu maksud dia. Terpelihara. Terpelihara. Sebab tu daripada perkataan ni semua yang benda-benda yang demikian. Janin kan, terlindung, tertutup dengan dalam perut ibu dia. Terpelihara. Jin juga tertutup daripada penglihatan kita nak lihat. Majnun, orang yang gila, akal dia tertutup daripada kita. Kita pelik kenapa dia tak boleh fikir macam kita fikir. Sebab akal dia tertutup. Dia sebut majnun, gila. Kan? Kebun, jannah kebun. Sebab apa? Bila sebut kebun, jannah ni maknanya kebun tu mesti ada pokok lebat. Kita tak boleh nampak dalam dia, melainkan kena masuk baru nampak, sebab terlindung dengan pokok. Itu baru betul-betul jannah. Kalau tak tu, macam baru tanam tu pokok kecil-kecil, panas lagi, itu bukan jannah. Kan? Macam itulah. Sebab itu syurga digambarkan apa dia? Dalam hadis yang panjang, apa dia? A'adat tu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. La ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at. Ya Allah kata, a'dad tu li'ibah dia as-salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Adat tu li ibadiyah solihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Adat tu maknanya aku telah menyiapkan. Maknanya dah ada belum syurga? Ada dah. Ada yang juga golongan yang nafikan hal tu. Sebab tu kita kena terangkan. Ni syubhat nama dia. Bila saya cakap macam ni, dia ada syubhat. Apa yang kita keluarkan, maknanya ada masalah tu. Saya cakap ni mesti ada masalah. Kenapa saya tanya? Tak perlu tanyalah. Semua orang maklum. Tak, kena tanya sebab apa? Ada yang pandangan dia lain. Yang keluar daripada sebenarnya salah pernah berpandangan dulu. Bahaya. Dia menyelisihi. Tu kita kena terangkan. Dia tak beriman yang syurga dan neraka. Sebab apa dia kata? Logik akal. Nampak? Logik akal dia. Apa faedah kalau ada syurga? Mana orang boleh masuk lagi? Faham? Pelayan tu nak layan siapa? Duduk je situ. Nampak logik akal? Gitu. Jadi dia persoalkan benda macam tu. Tak. Sedangkan Nabi kata apa? Dah ada. Tengok daripada awal lagi Adam dah ada dalam syurga. Jadi aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak mata mampu untuk lihat.
sesuatu yang tidak telinga pernah dia dengar dan juga terlintas dalam hati siapa pun manusia ni. Baik. Jadi dari sudut ni kita sekarang lihat Adam duduk dalam syurga. Dan dua pandangan tentang syurga yang diduduki ni. Satu, sebenarnya dia hanyalah majazi. Dia bukan hakiki syurga. Syurga secara majazi, ya. Maksudnya apa? Dia satu tempat dekat dunia. Tempat lah, dalam taman larangan. Kan? Sebab apa? Apa dia punya dalil, dia punya hujah? Sebab syurga mak dia ada larangan. Syurga semua boleh makan kan? Tapi dalam ni syurga ada larangan pokok pula kan? Syurga mana ada syaitan? Tapi dalam ni syurga ada tak syaitan? Ada. Demikian. Itu pendapat pertama. Jadi ditakwil syurga ni bukan maksudnya yang syurga yang ni. Ni syurga lain ni. Tapi ada hujah dalil tak yang jelas? Sebab ni dakwaan. Bila dakwaan kena bawa penguat dia, betul? Ini dakwaan. Sebab dia bila takwil tu dia ada dakwaan. Dia kena bawa dakwaan dia tu dengan bukti. Tapi tak adalah. Satu lagi pendapat yang kedua, apa dia? Memang syurga lah. Memang syurga. Yang hakiki syurga. Dan apa dia kata? Kenapa pula kalau nak bertikai? Habis kalau syurga kenapa ada pohon larangan? Sebab itu perintah Allah. Allah boleh buat je. Jadi serah pada Allah lah. Allah memang boleh buat. Allah nak buat ketika ini larangan. Sebab apa? Allah memang cakap dah Adam ni khalifah di bumi. Jadi ini Allah nak buat apa ni? Ini adalah proses latihan. Supaya manusia ada apa? Kenapa? Apa hikmah? Adam ni dicipta untuk diuji kat bumi. Tapi Allah mula dengan duduk dalam tempat syurga dulu. Supaya? Ya, supaya manusia ada matlamat. Ada matlamat lah kita. Nak balik rumah balik. Itulah yang Allah nak ajak Adam nanti akan turun kat dunia. Akan ajak anak-anak dia. Sebab apa? Bayangkan kita dah dapat satu penduduk yang besar kan? Kan? Yang kita seronok ni, tiba-tiba kita kehilangan benda tu, kan? Kita nak kembali, kita mampu, kita kena buat sesuatu untuk kembali. Akan usaha sungguh-sungguh tak? Nak dapatkan balik? Akan. Nabi Adam. Jadi, demikianlah hikmah dekat situ lah. Dan itu pendapat yang rajih. Sebab apa? Tak perlukan hujah lagi untuk backup. Sebab apa? Dia serahkan pada memang syurga lah. Allah tak sebut pun syurga yang mana. Dan juga kemudian Allah kata apa? Wa kula minha. Dan makanlah oleh kamu berdua daripadanya ragadan. Sebab tu antara lagi penguat lagi dalam ni Allah kata ragadan. Ragadan ni maksudnya hanian, tamattaan, sesuka hati. Hari ni kita boleh tak makan dengan hanian, dengan tamattaan, sesuka hati? Siapa sini berani cakap saya boleh makan sesuka hati? Ada tak? Cuba tengok nanti sakit apa keluar. Cuba makan sesuka hati boleh tak? Mesti kita akan berhenti, betul? Lama-lama jadi tak suka kan? Ramai tak pergi hotel semua ni, tengah suka lama-lama jadi tak suka, betul tak? Yelah dah kenyang sangat dah. Orang suruh apa? Oh sorry. Itu bukan ragadan. Itu bukan ragadan tak. Dan syurga. Jadi makan ni sebab apa? Bukan sebab lapar dan bukan sebab perlu tenang. Tak. Itu maksud dia. Jadi makan sesuka hati. Jam berapa dah? 11.30. Jadi hai suci tu di mana saja yang kamu berada. Jadi kat sini pertama sekali ada apa kat sini? Ada jadi pertama sekali Allah dah keluarkan. Pertama tadi ayat yang sebelum Allah beri ilmu kan? Ayat sebelum-sebelum Allah berikan ilmu. Kemudian Allah uji kan? Allah ujilah, ujian perintah pertama.
sesuatu yang terhadap sesuatu yang tak disukai, iaitu sujud. Pertama Allah ajar ilmu dulu, hikmah, ilmu dan hikmah. Lepas tu malaikat bertanya. Malaikat bertanya bukan sebab nak bantah Allah, tapi nak dapat hikmah. Orang bijak ni ditanya sebab apa? Sebab nak pandai kan? Bukan nak bantah. Sebab tu pintu ilmu dengan tanya. Macam cara malaikat tadi lah. Untuk mendapat hikmah. Jadi kemudian kedua, Allah keluar hujan perintah. Setelah sampai semua, Allah tahu, okey, kalau kamu dah ada ilmu sekarang, Allah nak tengok tanda orang tu betul-betul ilmu, dia khasyah, takut kepada Allah. Apa saja perintah Allah lepas ni, dia akan taat. Semua taat kecuali iblis. Sebab apa? Nampak kat situ. Jadi berilmu belum tentu taat. Berilmu belum tentu taat. Sebab kadang-kadang ilmu ni dia diuji dua. Sama ada dia menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang akan kufur. Jadi ke situ ilmu ni dia akan congkil antara dua benda tu. Kemudian yang ketiga, Allah pun uji juga dengan perintah terhadap sesuatu yang disukai. Ada juga. Kalau perintah buat sesuatu yang kita suka, tengok Allah kata apa? Tinggal Adam kat mana? Kat syurga. Seronok tak? Seronok. Kemudian makanlah apa suka. Perintah kedua kan? Tinggal makanlah. Nampak? Kemudian wala dan janganlah kamu berdua ini. Apa itu maksud dia? Jadi maknanya Allah ni dia perintah, dia bagi larangan ni beza sikit dengan bagi suruhan. Tapi yang lagi banyak suruhan lah. Ini perintah yang maknanya kita tengok sini. Perintah terhadap Allah ni suruh kita buat ibadah, benda yang suka banyak dengan benda yang Allah larang. Sebenarnya benda yang Allah perintah untuk kita ikut dia, ibadat dengan dia, yang kita suka dengan benda yang haram yang dia tak suka, mana lagi banyak? Yang halal lagi banyak. Kan? Sebenarnya banyak benda yang kita suka ni lebih mudah ni. Allah perintah lebih banyak. Tapi akhirnya manusia pergi kat mana? Benda yang sikit-sikit tu. Pelik kan? Inilah dia. Sebab tu tengok dua perintah Allah ni kepada benda yang kita suka. Duduklah kamu dalam syurga, makanlah puas-puas, suka sesuatu hati kamu. Kemudian Allah kata wala taqraba, Allah guna isyarah. Larangan ni dia ada satu benda penegasan kat situ. Allah kata wala taqraba syajarah. Allah kata apa dulu? Wala taqraba hadhihi, siap tunjuk. Maknanya kita ni, ini kita bawa kat orang tu, kita tak kata macam ni, jangan pergi sana, macam tu je, tak. Jangan pergi ni tunjuk sini, jangan dekat sini, tu je. Punyalah Allah siap tunjuk dekat-dekat ni. Jangan dekati ini, apa dia? Pohon ni je. Dalam banyak-banyak tadi, duduk suka hati, makan suka hati, satu benda ni je kamu jangan buat. Faham? Nampak tak? Allah larang benda sikit je, tapi ramai manusia pergi kat mana? Ya Allah lah larang yang sikit tu. Jadi wala taqraba hazihi syajarah. Kenapa? Kerana sebab yang satu ni apa dia? Fatakuna minaz zalimin. Kesudahannya kamu berdua termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi yang keempat, Allah uji dengan apa? Larangan. Larangan terhadap larangan je lah kata-kata. Allah uji dengan larangan terhadap pokok lah. Okey.
Jadi di sini Allah kata, ada tak sebut wala ta'kula hazihi syajarah? Ada tak? Jangan kamu makan buah kat pokok. Allah kata apa? Jangan. Ya, kamu dekat. Jangan kamu dekati. Sebab apa? Maknanya jangan masuk pun, jangan dekat, jangan hampir pun kepada perkara yang zon kita yang boleh menyebabkan manusia ni tewas terhadap tu. Kalau kita tengok dalam buka surah 7 ayat 19, 7 ayat 21. Tujuh, 20, 21. Minggu lepas kita dah minggu yang sudah ayat sebelum kan. Ini kita tengok ayat ni. Ayat 20, daripada ayat 20 lah. Daripada ayat 20 7 ayat 20. Baik, kita tengok Allah kata apa? Fawaswasa. Lalu syaitan telah membisik-bisik, menjadikan was-was. Sebab itulah kita baca Quran ni, penutup dia apa? Penutup Quran surah apa? Surah tu kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Maknanya bila penutup tu maknanya apa? Benda paling bahaya itulah dia. Itulah benda paling bahaya, was-was. Iaitu hati yang rosak, hati. Jadi kerana apa? Inilah perkara utama yang menjatuhkan anak Adam kepada dosa dia. Kepada Adam ni, kepada dosa dia, larangan melakukan apa yang Allah larang. Jadi fawaswasa lahumas syaitan, lalu syaitan telah menjadikan kedua-duanya merasa was-was. Liyubdi'ahum lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, supaya apa? Ia dapat menampakkan kepada mereka aurat mereka yang tertutup dari pandangan. Jadi maksudnya apa ni? Ketika mereka langgar larangan itu, pokok ni, apa kesan dia pertama? Apa dia? Akibat dosa menyebabkan manusia jadi hina, iaitu apa? Nikmat dah ditarik kan? Iaitu pakaian yang menutupi ni tertanggal. Kemudian waqala ma nahakuma rabbukuma. Tengok kata apa cara dia perangkap ni. Jadi dia kata ma nahakuma rabbukuma, sebenarnya Rabb kamu tak larang kamu an hazihi syajarah, daripada pohon ini. Sebenarnya Allah tak larang ni. Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin, melainkan supaya kamu berdua menjadi sama macam malaikat, atau kamu menjadi orang-orang yang kekal. Jadi begitulah kita diuji macam tu. Bila kita dah ada nikmat ni kan, nak kekal tak di atas nikmat? Kat dunia pun nak kekal dah di atas nikmat, mesti nak kan. Tapi ada sesuatu perkara yang menyebabkan nikmat kita tu nanti akan hilang. Ada satu benda. Dan jalan ni nak kekalkan nikmat tu, kita kena buat satu perkara yang melanggar perintah Allah. Faham tak? Pernah tak kena uji macam tu? Kita ada bisnes kan? Dah besar lah ni nak pertahankan bisnes ni, tapi nanti ada benda yang boleh jatuhkan bisnes ni. Lepas tu ada idea pula, jadi kalau nak kekalkan, kita kena buat benda ni. Tapi benda ni dia langgar daripada yang selama ni kita jaga tu. Sanggup tak nak buat?
Ramai yang sanggup kan. Nak pertahankan ni. Kalau tidak lingkup. Contoh itu ujian. Demikian juga ini. Cara syaitan ni dia buat gitu lah. Dia kata apa? Adam dah tahu dah. Sebab apa? Mereka ni dia akan diuji. Dia akan duduk dekat. Diuji kat dunia. Jadi sekarang ni kita. Adam ni sebenarnya dia duduk dekat dunia ni. Sebab dosa ke? Sebab apa? Kenapa Nabi Adam ni kena duduk kat dunia ni? Sebab hukuman dia dosa ke? Sebab memang perintah Allah. Sebab apa? Sebab ini kena jaga. Nasrani, kenapa Nabi Isa dihukum? Antaranya. Kenapa? Dianggap dia ni sebagai Christ kan? Dianggap ni sebagai apa? Dia ni sebagai apa dia? Dia tolong bayarkan dosa kepada semua kan. Betul tak? Sebab tu dia ada mandi tu. Kalau orang masuk je dia kena mandi kan. Sebab apa? Bersih daripada dosa. Ni Tuhan menanggung dosa dia semua. Jangan risau. Nabi Isa tu dah menanggung semua dosa umat dia. Kepercayaan dia gitu. Jadi kita jangan salah faham. Memang Allah cipta Adam untuk diuji kat dunia. Ini proses tarbiyah je. Adam ni kalau dia buat dosa ke tak buat ke, memang nanti dia akan duduk kat dunia. Jadi diturun tu bukan sebab tu. Tak ada, bukan sebab tu Allah hukum dia. Memang sebab apa? Memang akan diturunkan. Memang tempat ujian dekat sini. Cuma kat sini Allah nak buat kita ni hidup ada matlah. Selamat kita apa? Kita nak pergi mana? Syurga. Kembali kat situ. Dan semuanya perintah Allah. Ini adalah hikmah dia. Faham? Itu yang kita kena betulkan kat situ. Baik. Jadi apa tadi? Ayat tadi. Nampak cara syaitan ni tipu daya. Di sini maknanya apa? Allah satu lagi Allah nak ajar kepada kita. Kita ada musuh yang kita akan mudah terpedaya. Inilah ujian dia. Kenapa syaitan kata ni? Sebab kalau kamu makan nanti, kamu akan jadi macam malaikat. Tengok, syaitan ni kerja dia buat apa? Dia tahu kelemahan kita. Faham? Cara dia ni tipu kita. Dia tengok apa benda yang paling kita suka. Kat situ dia akan tekan. Dan dia akan jadi akalasan untuk pertahankan benda yang kita suka. Jangan buat apa? Buat benda yang terlarang. Faham? Itu cara dia. Satu, dia ni paling pakar baca anak Adam ni. Kita paling suka apa? Tengok. Kat situlah masalah kita. Betul tak? Antaranya apa kat sini? Apa paling suka? Tengok kita paling suka apa? Kita nak pergi mana? Bercuti ke kan? Kan? Tengok. Apa cara dia buat? Ada satu benda ni perlukan infak. Kita nak pergi ni, dah lama cuti ni tak keluar ni. Dia kata apa? Apa salahnya ni kan? Akhirnya benda yang lebih besar kita buat kan? Benda ini dengan alasan kita sendiri. Kita yang bangkit. Sebenarnya siapa yang buat alasan tu? Syaitan lah. Dia nak halang kita dapat kebaikan yang besar. Faham Akhirnya kita buat benda yang tak apa-apa je, kecil je. Itulah kerja dia. Faham konon-konon yang alasan kita, ini lagi penting, ini tak apalah sekala kan. Akhirnya terlepas benda yang besar. Itulah kerja dia. Itulah kerja syaitan tu. Jadi kita tengoklah apa yang kita suka. Adakah selama ni kita layan je semua tu, ataupun sebaliknya. Jadi kita dah tahulah kat situ lah kita kena buat tu. Okey, itu termasuk saya sekali lah sebenarnya. Sebab tu kita ni antara ni kita kena tahan lah. Kan? Okey, lagi kemudian lalu apa lagi penguat dia kata lagi setelah dia kata hujah dia ni supaya tak jadi malaikat. Malaikat apa? Duduk kat situ bebas, duduk dalam syurga. Memang malaikat tempatnya di atas, di langit. Kemudian kekal pula. Siapa tak nak? Kalau boleh shortcut lagi bagus. Tak payah dia uji kat dunia dah. Biar zuriat saya lahir dalam syurga je semua. Kan? Lagi bagus. Jadi dia tertipu dengan itu.
sehingga lupa perintah Allah tu, kata jangan. Dan bahkan syaitan buat apa lagi? Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi katanya syaitan ni, dia bersumpah pula lagi, sekiranya aku ni adalah pemberi nasihat. Ni juga cara dia. Jadi dia bukan datang dengan bentuk yang jahat, dia datang dalam bentuk yang baik. Itu satu lagi masalah juga. Datang dalam bentuk pemberi nasihat. Dan bahkan berani bersumpah dengan benda yang palsu. Sebab apa? Sumpah ni bukan benda main-main kan. Dia berani bersumpah di atas kepalsuan. Dan akhirnya syaitan berjaya menyebabkan mereka ini terkeluar daripada perintah Allah. Baik, itulah tentang ni. Satu lagi kita buka surah 20 ayat 120. Ayat yang lebih kurang lah. Ini kita surah 7 ayat 20 hingga 21 lah. Kemudian surah 20 ayat 120. Di fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apa yang kita dapat lagi kat sini? Satu lagi. Pertama tadi syaitan ni buat apa? Dia cari apa yang kita suka. Satu. Kedua, apa lagi tadi? Ayat tadi? Dia akan cari apa? Dia akan berani bersumpah kan? Tadi, qasamahuma. Kemudian yang ketiga, dia akan datang dalam bentuk dia ni, cakap dia ni penasihat. Kan? Kemudian lagi dalam ayat ni apa? Dia akan balut sesuatu yang buruk ni supaya nampak cantik. Tengok. Pokok tadi Allah kata apa? Syajarah je kan? Dia balut dengan pokok apa? Jadi khuldi tu nama yang diberi nama oleh Iblis. Faham? Pokok buah khuldi tu Iblis yang bagi nama tu. Nama tu dia membalut benda buruk jadi baik. Faham? Nampak dibalut. Jadi itu juga cara dia, tipu daya Iblis ni. Jadi dia kata ya alam hal adulluka ala syajaratil khuldi, di atas pokok ditambah baru punya nama al khuldi. Allah kata pokok je, ditambah nama yang nampak bagus, kekal, khuld. Dan ditambah lagi pokok ni apa dia? Wal mulkin, sifat lagi pokok ni. Siapa yang tak nak benda ni? Pertama dapat apa? Kekal, makan dapat ke? Kedua dapat apa? Dapat kerajaan yang tak binasa. Ini satu benda yang memang dia sangat semua orang suka benda ni. Dapat kekal dan tak binasa. Jadi itulah tipu daya syaitan. Dia balut pula sesuatu yang buruk kepada baik. Contohnya kita balut apa? Banyak benda yang kita balut. Arak ke, kan, benda-benda yang haram. Zina ke, riba, betul? Riba pun sama juga, dibalut. Kan? Jadi banyak cara syaitan menipu daya ni dengan membalut sesuatu yang buruk menjadi baik. Ya. Memang sebiji macam Yahudi, betul. Memang pun perangai ni. Sebab itulah ni Yahudi belajar daripada dia lah. Sebab tu lepas cerita Khilafah Bani Israel. Lepas ni cerita pasal Bani Israel, ayat yang ke-39. Kan? Start. Dia perangai dia. Dan itulah dia poin-poin yang kita boleh dapat lah daripada ayat ni. Cara tipu daya syaitan ni kepada anak Adam. Sejak dulu lagi. Sampailah hari ni pun itulah modus operandi utama dia.
Dan Allah beri tak kita ni pertolongan nak selamat daripada tipu daya ni? Ada tak? Adalah ayat dia, jawapan dia nanti ayat 39, ayat 38 dalam surah Baqarah ni, ayat 38. Allah kata apa dia? Ihbitu minha, kan? Kul nahbitu minha jami'an. Kul ahbitu minha jami'an. Katakanlah, Allah berfirman, turunlah kamu daripadanya kesemuanya. Turunlah semua kerana ini ke bumi setelah apa? Selesai tadi ujian di sana. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepada kamu petunjuk daripada aku, ini jaminan daripada Allah. Jadi Allah, maksudnya apa? Akan datang tak petunjuk Allah? Allah akan hantar. Allah akan beri petunjuk daripadanya. Maka apa syarat dia? Faman tabi'a huda, siapa yang ikut, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka ketika ini dia akan terhindar daripada kecelakaan, dia akan dapat kebahagiaan. Apa sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan apa dia? La khaufun alaihim walahum. Inilah sumber kebahagiaan. Tak rasa bimbang apa-apa langsung, dan tak rasa sedih. Tak rasa bimbang pun kepada apa yang bakal menimpa, tak rasa sedih pun kepada apa yang bakal ditinggalkan. Itulah bahagia yang paling yang sebenar. Bukan material bahaya ni. Ramai orang ada material tapi lagi apa? Lagi bertambah khauf, lagi bertambah tahzan. Betul? Baru je dapat banyak-banyak tadi tu, bimbang pula buat guard banyak-banyak, keluar modal banyak lagi, bimbang pula kena itu kena ini. Kan? Tiba-tiba bankrupt pula, dah sedih pula dah. Tapi bagi orang yang ikut petunjuk Allah, dia takkan bimbang apa yang bakal datang kepada dia ni, iaitu apa? Kematian. Dan tak akan sedih pula dia nak tinggal dunia ni. Ini resepi yang Allah bagi kepada kita dengan ikut petunjuk daripada Allah. Dan satu lagi ayat, buka surah 43 ayat 36. Ini surah 2, 38, 43, 36. Tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashu an zikrir rahman, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, itu Quran, nuqayyid lahu. Nuqayyid lahu maknanya kami meletakkan kekuasaan. Qayyid tu maksudnya Allah berikan kekuasaan, Allah pun jalan mudah untuk apa? Syaitan. Fahuwa lahu qarin, untuk apa? Mendampingi orang tu. Jadi tak ada halangan lah. Sebelum ni ada banyak halangan kalau dia dekat dengan peringatan Allah ni. Tapi siapa yang berpaling, iaitu tak andahkan dia, kami akan adakan baginya syaitan, wahuwa lahu qarin, dan bahkan dia akan jadi qarin ni maknanya teman kembar dia yang rapat, teman rapat, qarin. Dan apa kerja qarin? Wa innahum la yasuddunahum, dia akan kerja dia halang je, kerja dia menghalang je. Nampak jalan, dia ni kemungkinan boleh okey, dia akan halang.
yasuddunahum anis sabil, daripada jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka sangka mereka berada di atas petunjuk. Adik Qori ni dia satu je ke banyak? Satu ke banyak? Boleh jadi banyak tak? Yang pasti setiap kita diuji tak dengan satu Qorin? Ya, Qorin kita semua ada. Nabi pun ada. Cuma Nabi kata apa? Aku telah dimenangkan. Dengan apa? Allah jadikan Qorin aku ni Islam kan. Nabi dia belah dadanya 2 kali, buang apa? Hazus syaitan dalam ni. Peristiwa Syakkus Sadri, itu Nabi dibelah ketika umur Nabi 4 tahun. Dan juga umur Nabi ketika 49 tahun kan, ketika Isra', dekat-dekat dengan Isra' Mi'raj. Nabi juga ketika itu pun ada dibedah oleh siapa? Jibril buat pembedahan kepada Nabi. Jahitan dia, siapa nampak jahitan Nabi tu? Ibnu Anas bin Malik rasanya ada nampak kesan jahitan tersebut. Ya. Kita pun boleh bedah orang kan, manusia dengan teknologi kita kan. Malaikat yang tu lagi lah jauh beza dia, boleh bedah lah. Tapi kisah ni juga antara kisah yang menjadi apa? Para orientalis ni, dia kata tak logik dan macam-macam lah, dia nak bantah tu. Baik. Dalam satu ayat lagi, Qorin ni boleh bertambah. Lagi lama kita tinggal Quran kan, bahkan kita main-mainkan dia, lagi banyak tak syaitan? Lagi jadi banyak. Sebab tu lagi susah. Lagi lama kita diabaikan buat ibadah kan, lagi jadi malas tak? Lagi jadi malas. Betul tak? Lagi banyak kita buat benda-benda yang menyalahi syariat contohnya kan. Sampai kadang-kadang kita dah sebati dengan benda tu pula, suka pula. Betul tak? Orang isap rokok senang tak nak tinggal? Dia kata apa? Rokok baik ke buruk? Rokok ni halal ke haram? Halal ke haram? Macam mana kita nak bantah kalau orang dia kata rokok ni makruh? Surah 7 157. Surah 7 157. Apa kerja Nabi? Antaranya, tengok panjang ayat tu, allazi yattabi'una ar-rasul an-nabiy ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum. Jadi orang-orang yang taat kepada Nabi, yang ikut Nabi ni, yang nampak dia kenal Nabi ni melalui kitab-kitab mereka ni, dalam Taurat, dalam Injil. Dan Nabi ni kerja dia apa? Menyuruh kepada perkara makruf, mencegah kepada perkara mungkar. Dan Nabi ni buat apa? Ini poin dia kat sini. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi menghalalkan benda baik kepada mereka dan Nabi haramkan benda buruk. Poin dia kat situ je. Nabi, kerja Nabi dia apa? Dia akan halalkan benda baik dan dia haramkan benda buruk. Siapa kata rokok baik? Rokok baik ke buruk? Khaba'ith ni buruk. Baik ke buruk? Dalam ayat ni kata apa? Nabi menghalalkan benda baik, silakan, Nabi suka. Adakah kalau Nabi hidup lagi okey juga rokok ni, boleh, tak ada masalah, ni benci je, taklah sampai haram. Nabi kata apa ni? Yuharrimu alaikum al-khaba'is. Nabi haramkan kalau buruk, pasti Nabi haramkan. Benda tak ada baik pun. Bahkan kat gambar pun ada apa? Ada gambar kena cancel lagi kan. Contoh orang yang buat rokok pun dia kata rokok tu buruk. Orang yang buat rokok tu, pengeluar rokok pun. Nampak tak? Kena balut tak rokok ni? Kerja syaitan tadi. Dia balut juga kan? Gitulah kerja dia. Benda baik, benda buruk jadi okey pula. Baik ke buruk juga? Sama, ada nikotin juga kan? Ada tar juga kan? Ada. Bahan yang tak patut ada dalam tubuh kan? Buruk lah. Kan? Sama je. Jadi tengok cara hias lagi, tukar. Kali ni vape pula. Vape pula, nampak indah lah. Asal dia ada bahan api kat situ.
Ada, tapi bahan api moden, elektrik kan. Dia pakai bateri. Sama je. Jadi macam itulah nanti. Okey. Jadi kalau berterusan buat, bahkan kita memenangkan, akhirnya apa? Allah tambah syaitan tak? Sebab itu susah tu kalau orang macam tu. Dia dah sebati dah. Tegur macam boleh sampai apa bergaduh pula. Betul eh? Cuba tengok surah 41 ayat 25. Ni jap. Sebab ni 41 ayat 25. Ini bab perbuatan yang itu haram halal. Bab sunnah bid'ah satu hal, bab tauhid satu hal. Banyak benda kita nak sentuh, tapi saya sentuh bab yang ni je cukuplah 41 ayat 25. Tengok Allah kata apa? Wa qayyadna lahum Qurana ni jamak kepada Qorin. Qorin satu je, jamak dia Qurana. Banyak lagi syaitan-syaitan datang kat dia, hasut dia lagi, tambah lagi dekat mana, depan belakang apa semua habis, tertutuplah dia. Jadi kami kenapa kedegilan mereka ni, mereka melampaui batas. Tengok ayat sebelum tu, fa in yasbiru fannaru maswal lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tadin. Sama ada mereka sabar atau derita, azab akan kena pada mereka, tempat tinggal mereka. Dan kalaupun mereka mohon redha Allah ni, maka mereka bukanlah orang-orang yang diterima lagi. Kenapa? Mereka dah melampaui batas. Dan ketika di dunia ni, wa qayyadna lahumul qurana, dan kami memberi kekuasaan kepada mereka ni. Kepada siapa? Qurana, syaitan-syaitan yang banyak daripada satu, dan dikekal di atas keburukan tadi, maka bertambah banyak dan bertambah susah nak tinggal. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan apa kerja mereka ni, ramai-ramai ni? Mereka akan hiaskan kepada mereka apa yang di depan dan belakang mereka. Wa haqqa alaihimul qawlu, sehinggalah mereka nak pastikan tetap azab kena kat atas mereka. Itu je kerja dia sebenarnya. Dia nak pastikan supaya azab tu tetap kepada mereka, hak, menjadi hak mereka. Fi umamin qad khalas min qablihim, seperti mana yang berlaku pada umat-umat yang terlalu, yang telah berlaku kena azab daripada Allah. Minal jinni wal ins, mereka ni daripada siapa? Orang jadi teman depan ni, jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, sungguhnya mereka ni semua adalah golongan yang rugi. Inilah dia. Sebab tu Nabi kata apa dia? Jangan buat fatakuna minaz zalimin, kamu menzalimi diri sendiri. Jadi nanti kita tengok lagi lah tentang perkataan. Sambung ayat baru lah seterusnya, insyaAllah. Ada soalan? Aduh, tak ada soalan, faham kot ceritanya. Begitulah. Lagi banyak kita kekal buat maksiat, buat dosa, buat bid'ah. Banyak Contohnya suka jumpa siapa? Bomoh kan, contoh. Benda-benda khurafat kan, buat. Lepas tu buat jadi pula. Itu Qorin banyak tu. Dia buat benda syirik, jadi pula tu. Kerja siapa tu? Ni sebab Allah qayyadna, Allah beri mereka kuasa, mudahkan jalan mereka untuk apa? Jauhkan orang tu. Jadi je. Kebal, jadi memang jadi. Faham? Memang jadi pun. Jadi itu sebabnya. Akhirnya supaya apa? Supaya mereka lebih jauh sesat lagi. Itulah kerja dia. Tanya dia pula, betul ke ini? Dia boleh tahu pula dia. Kat sini tempat dia boleh kenal. Baru first time jumpa boleh kenal kan? Terkejut tak? Tu nama dia apa? Orang tu nama gelar apa tu? Nabi ada gelar dua jenis orang macam ni. Kalau orang tu dia boleh dia boleh tahu masa depan kan? Tu nama dia. Dia boleh tengok bintang, boleh tahu nanti akan berlaku sesuatu ke kan? Itu kahin. Bukan kain, kahinun. Kalau orang tu boleh predict
apa bakal berlaku, apa tu barang hilang boleh tahu, boleh kenal pula, oh dia ni, dia tengok, oh boleh tahu. Itu nama dia arrafan. Kalau orang Indon kata orang pandai, kan, orang pandai. Sebab apa, dia ada di indigo, dia ada sesuatu something lah. Jadi kena tengok ukuran dia melalui apa yang Nabi ajar. Jangan berlebihan lah daripada Nabi. Sebab apa, tak ada orang yang lebih hebat pengetahuan daripada Nabi, terutama tentang perkara gaib. Ukuran kita kat mana? Kat Nabi dan para sahabat lah. Kat situ lah ukuran kita. Kalau tidak, kita ni tak ada agama kita tak ada neraca ukur. Kalau kita kata itu manusia juga ke apa ke semua, habislah kita, hanyutlah, suka hati je lah, apa saja, tak ada kayu ukur. Kayu ukur kita pada Nabi dan para sahabat. Kalau ikutkan Nabi dan para sahabat, lagi hebat orang ada masa tu, zaman Nabi. Bahkan siapa nama dia, muda orang tu muda. Ketika turun surah Ad-Dukhan ni, kan, dia boleh tahu. Nabi pernah uji dia, Nabi datang kat dia, Nabi sorok lalu dia tengok Nabi tu, kamu tahu tak apa ada kat tangan aku ni, kan? Dia kata apa? Dia tak boleh sebut. Masa tu surah Ad-Dukhan turun. Dia dapat separuh je jin beritahu dia. Faham? Dia dapat sikit je, huruf dal je kan. Dia tak boleh sebut habis, Dukhan tak boleh sebut. Nampak tak? Jadi ni tahu, ni bahaya lah. Faham? Jadi kita lagi lah, ramai lagi macam tu. Jangan kagum sangat. Faham? Yang kagum, jangan asalkan jadi tak apa, yang penting saya sihat. Zaman Nabi ada wanita diuji kan, bahkan dia minta Nabi lagi ubat, bukan orang lain. Siapa? Seorang Habsyi nama dia, perempuan kulit hitam, yang mana dia ni kesawan kan, selalu kena. Lalu dia jumpa Nabi, Nabi nak ubat, Nabi paling layak lah Nabi, kan. Itu Nabi bagi dia pilihan. Dia nak, boleh Nabi nak doakan dia sembuh kan, Nabi nak ubat dia, ataupun dia nak sabar dia atas ujian ni. Dia pilih apa? Dia pilih. Sedangkan ubat dia Nabi, boleh tak dia nak? Boleh. Tiba-tiba kita yang bukan Nabi tak boleh sabar. Kamu sembuhkanlah saya. Dia Nabi lagi, kalau nak minta sembuh pun boleh. Tapi dia pilih untuk sabar. Jadi cuma dia minta Nabi doakan apa? Supaya aurat dia terlindung, itu je. Sebab apa? Taat dia kepada Allah ni lebih ditakuti daripada apa? Kesembuhan dia. Nampak tak? Tapi kita menggadaikan yang itu, tapi apa? Lebih kepada dunia kita je. Jadi jangan mudah terpedaya dengan benda macam tu. Faham? Jadi itu sajalah. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.